Daripada ayat 20 surah Muhammad juzuk yang ke-26. Wa yaqulul ladzina amanu. Ayat ini menceritakan sikap siapa yang beriman ataupun siapa yang munafik. Sikap orang munafik sekian, sikap orang beriman sekian. Allah dedahkan ketika mana dia berdepan dengan ayat-ayat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa alah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعته يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sambung bacaan Quran muka surat 509. Surah Muhammad ayat 20. Muka surat 509. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca serentak ikut bacaan saya, tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat surah فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله
وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن نصره واتبع والاه إلى يوم الدين ما بعد. Daripada ayat 20 surah Muhammad juzuk yang ke-26. Wa yaqulu alladhina amanu. Ayat ini menceritakan sikap siapa yang beriman ataupun siapa yang munafik. Sikap orang munafik sekian, sikap orang beriman sekian. Allah dedahkan ketika mana dia berdepan dengan ayat-ayat Al-Quran. Wa yaqulu alladhina amanu, dan orang-orang yang beriman itu berkata, laula nuzilat surah, alangkah baiknya sekiranya diturunkan suatu surah dari Al-Quran yang memerintahkan untuk kita berjihad di jalan Allah Ta'ala. Tu sikap orang beriman, mengharap apa perintah Allah lagi. Macam tu. Orang beriman ni menanti. Apa lagi? Maksudnya dalam konteks dulu ayat tak turun lagi, minta turun cepat. Apa lagi perintah. Konteks kita sekarang, kita nak belajar. Nak tahu lagi. Dah belajar kitab ni, nak kitab tu pula. Nak belajar ilmu ni, belajar lagi yang lain. Nak lagi yang lain. Nak tahu lagi. Ilmu dah lengkap. Zaman kita dah lengkap ilmu. Cuma kita nak cari. Masya Allah. Ni seolah tuntutan. Tanda orang beriman, dia mencari-cari majlis ilmu. Dia nak tahu apa hukum, apa arahan, apa larangan dan sebagainya. Ini orang beriman. Orang yang tak imannya rosak, imannya masalah, imannya sakit, dia tak mau cari. Alah cukuplah aku semayang dah, cukuplah. Semayang dia bila? Ilmu belajar, ilmu semayang dia, ilmu semayang yang dia kata cukup dengan semayang, ilmu semayang dia yang belajar sekolah rendah dulu ni. Sekolah kafar zaman tu, lah ni umur 50 tahun dah, 60-70 tahun dah, duk guna ilmu yang sekolah rendah dulu. Jadi berarti banyak benda yang kita peluang besar tapi kita tak ambil peluang untuk menambah ilmu. Orang beriman tamak, suka, minat. Walaupun ada orang yang menghabiskan banyak masa, ada yang tak apalah, sekurang-kurangnya sehari sekali kita menambah ilmu, membersihkan hati kita dengan dengar peringatan-peringatan Allah Ta'ala. Mau juga belajar ilmu. Ni tak nak langsung, tak nak, jangan. Itu sikap orang beriman. Tanya, laula nuzilat surah, mana lagi surah? Kalau boleh turun surah tentang jihad. Jihad di sini, selalu kita nampak jihad ni mesti perang, lawan musuh, angkat senjata, bunuh musuh ataupun dia terbunuh syahid. Ya, itu salah satu peluang jihad. Tengok keadaan dan ketika. Ada ketika jihad dituntut ketika tu. Contoh orang di Gaza, mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi mereka dan beri kejayaan. Memang peluang dia orang bukan lagi nak buka kitab. Zaman dia orang tengah perang tu bukan lagi nak buka kitab. Bukan lagi nak buka kitab. Nak ngaji tak dan lah. Bom nak main, bom, nak belajar macam mana? Adalah belajar sikit-sikit, kan? Tapi tumpuan utama dia orang jihad sekarang mempertahankan diri mereka, tanah air mereka, harta benda mereka. Wajib mempertahankan demikian. Adapun kita nak pi perang macam tu, bukan masanya. Satu ketika kita kata, Ustaz, saya nak pergi mati syahid, Ustaz. Nabi pun tak suruh kita pi cari mati syahid. Minta mati syahid, silakan. Cari jangan. Kan? Contoh, satu ketika Abu Umamah Al-Bahili. Dia cerita, aku ni kali pertama ikut perang Nabi. Setelah dia masuk Islam, dia ikut kali pertama satu perangan. Maka dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku nak pergi perang ya Rasulullah. Ya betul, silakan. Tapi tolong doakan aku mati syahid. Ni, bagi perang ni mati syahid. Nabi angkat tangan, ya Allah, berilah kemenangan pada Abu Umamah, kemenangan pada dia dan kami semua. Dan berilah kami dapat harta rampasan perang yang banyak. Bagi menang. Nabi doa bagi menang. Dia minta mati syahid, Nabi doa bagi menang. Lepas itu, perang-perang yang menang dia selamat.
next perang pula macam tu juga. Ya Rasulullah, kami nak pergi perang, tolong doa bagi mati syahid. Ya Allah, berilah kemenangan pada dia dan berilah dia harta rampasan perang yang banyak. Kan? 3 kali perang seterusnya semuanya menang kerana doa Nabi tadi. Dialah tak kena syahidnya. Jadi nak menunjukkan bahawa tak semestinya. Peluang yang kita ada sekarang, jihad cara lain. Jihad kita untuk lawan nafsu kita, jihad kita untuk lawan kejahilan kita. Perangi kejahilan untuk tambahkan ilmu dan sebagainya. Peluang jihad ni luas. Fa idza unzilat surah muhkamatun wa dzukira fiha al-qital. Ni sikap orang munafik tuan. Indicator nak tunjuk munafik ke beriman. Dia minta turun Quran nak tahu tentang jihad. Tiba-tiba bila diturunkan satu surah dalam Al-Quran yang ditegaskan keterangannya dan tersebut pada hukum hakam tentang wajib berjihad, perang ketika musuh menceroboh, perang wajib. Ra'aital ladzina fi qulubihim. Ini pecah dua. Waktu tak turun lagi okey, waktu turun ada pecah dua kumpulan. Ra'aital ladzina fi qulubihim marad. Kamu akan tengok orang yang ada penyakit dalam hati dia. Penyakit iman dalam penyakit dalam hati, iaitu munafik. Orang munafik yanzuruna ilaika nadharal maghsyi. Mereka sudah tentu engkau akan melihat orang ini yang ada penyakit kufur dalam hatinya memandang kepadamu dengan terbeliak biji mata, terkejut, takut. Terbeliak ni istilah kata, ush, tanah, takut. Tuan. Jadi tentang jihad ni, jangan kata kita nak pergi, itu satu hal. Sampai ayat-ayat jihad pun takut, hadis-hadis tentang jihad pun takut. Nabi Allah Ta'ala sebut ni, penentu nak tengok orang tu munafik tidak, bila sampai ayat jihad, turun ayat jihad, uish, tak nak aku, takut, tak mau dengar, tak mau belajar tentang jihad. Takut. Dah ada tanda. Tanda munafiqin dalam hati. Bukan kita kata, ni Quran. Ra'aital ladzi, engkau akan tengok muka yang terbeliak, yang takut, yang pengecut tu, itulah tanda munafik. Maradun, dia ada penyakit dalam hati. Yanzuruna ilaika nadharal maghsyi alaihi minal maut. Dia akan tengok terbeliak biji mata, takut dengan engkau macam takut mati tu. Macam kalau malaikat maut datang boleh jelma nampak badan malaikat maut, macam mana perasaan takut? Oh, memang penakut sungguh. Alaihi minal maut, macam nak pengsan lah tu. Baru tengok ayat tentang jihad, belum ajak pergi jihad. Baru tengok hadis tentang jihad, belum ajak pergi jihad. Kan? Ini perangai orang munafikin. Tak suka ayat ni. Dia pula boleh tolong tapis. Jadi penapis pula. Seolah dia lebih hebat daripada Allah yang menurunkan Quran. Dia boleh tapis. Ni tak payahlah. Ni tak payah. Ni tolak tepi. Ni padam je lah. Ni tak payah ngajar. Ni tak payah terang ke orang. Ini tak payah. Dan sebagainya. Sedangkan Allah yang menurunkan sesuai untuk keadaan. Yang duruna ilaika nadhal maghsyi alaihi minal maut. Fa'aula lahum. Dia takut macam nak berdepan dengan mati dekat dengan dia dah. Fa'aula lahum. Memang mereka layak dah. Mereka layak apa? Layak dapat kebinasaan daripada Allah. Kehancuran. Jadi tuan-tuan. Jadi terkadang kita ni bila belajar, kita berkata, apa duk terang ayat tu, tak payahlah, lompat ayat lain lah. Kita pula jadi penapis. Siapa lebih hebat ni? Engkau ke hebat? Nak jadi tapi-tapi, ni tolak. Tak ada. Kita apa yang Quran, kita baca. Kadang-kadang apa yang saya terang pun, kadang baca hadis, baca mengajar ke orang pun kena kat kita sendiri. Silap tu kat kita sendiri, kat saya sendiri. Kan? Bukan hebat sangat nak terang pada orang lain semua tak betul lah. Kadang-kadang kena kita, baru tahu aku pun silap juga. Jadi kita bila belajar Quran, kita kena terima semua apa yang ada dalamnya. Kena terima semua. Yang silap tu kita, bukan silap tu Quran. Yang kurang tak cukupnya, tak lengkap kita, bukan Quran. Kan? Orang munafikin nampak ayat ni tak sesuai lah, tak sesuai ayat jihad ni, tak sesuai. Sebab itu surah ni surah Muhammad. Nama surah ni surah Muhammad. Juga dinamakan surah Qital. Qital ni surah perang. Surah peperangan. Masya Allah. Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Orang beriman pula sikap dia apa dia? Ta'ah, taat.
ya, sami'na wa ata'na. Tu orang beriman. Turunlah ayat apa rupa pun, sami'na wa ata'na. Ta'atun wa qaulun ma'ruf. Mereka taat sepenuhnya dan bercakap hal yang baik. Oh ya ke? Oh, kalau macam tu kita kena buat lah. Kalau diperintahkan, diwajibkan, ya saya taat, saya kena buat. Itu sikap orang beriman. Sikap orang munafik, oh tak nak. Tak payahlah terang kat orang. Tak payahlah sebar kat orang. Padam. Ni munafikin. Bila sebut munafik, tuan-tuan, dah ada ancaman daripada Allah. Ancaman apa? Ancaman azab. Na'udzubillah. Munafik. Seolah dia menentang Al-Quran. Dan kata Imam Qatadah, kullu suratin zukira fiha al-jihad. Setiap surah yang ada sebut tentang jihad adalah ayat hukum. Terang, jelas. Suruh laksanakan jihad. Wa hiya asyaddul Quran. Inilah ayat yang paling berat sekali nak belajar, nak terima oleh orang-orang munafikin. Orang munafikin berat dengan ayat ni. Oh, tak nak. Suruh perang, suruh jihad ni tak nak lah. Nak kena keluar duit dia, nak kena keluar barang dia, nak kena keluar. Oh, tak nak. Itu orang munafik. Orang beriman dengar ta'atun wa qaulun ma'ruf. Taat dan mereka tetap komen dia, komen yang baik. Ini jihad. Ini perintah Allah. Ini suruhan Allah, sunnah Nabi dan sebagainya. Wa hiya qira'atnya. Mereka selalu berkata pendirian kami patuh, taat dan cakap komen-komen tentang kebaikan, redha dengan arahan Allah, terima apa saja perintah Allah, taat, bertakwa kepada Allah. Ni orang beriman. Tuan-tuan, kita semua kena sikap demikian. Ni Quran, ni hadis Nabi. Ya, saya beriman. Walaupun saya tak mampu nak buat, saya punya cacat, saya punya lemah. Bukan benda ni tak sesuai. Kita yang lemah tak boleh terima. Kita kena baiki. Tak apa macam tu. Ni tidak, apalah duk baca hadis ni, tak payah baca lah hadis ni hadis ni tak kena lah. Ni buang je lah, tak payahlah, skip je lah. Ini sikap orang munafik. Wal'iyadzabillah. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Dan pada itu, apabila perkara jihad itu ditetapkan wajibnya, mereka tidak menyukainya, maka kalaulah mereka bersikap jujur kepada Allah dengan mematuhi perintahnya, tentulah itu demikian amat baik bagi mereka. Ni orang munafik. Bila diperintah sungguh, mereka semua elak lari. Begitu dalam perang Uhud, dalam perang Badar tak, ramai orang beriman tak pergi perang Badar. Bukan munafik. Sebab perang Badar bukanlah plan awal-awal nak pergi perang. Tak ada perancangan nak pergi perang pun. Perang Badar tu, dia jadi perang tanpa perancangan, tanpa persediaan. Itu perang Badar. Perang Uhud memang pergi nak perang. Yang ni orang munafik dengar nak pergi perang, tak nak, lari. Keluar daripada rombongan Nabi 300 orang. Maka tuan-tuan, Masya Allah, sahabat-sahabat kita, saudara kita yang mereka mempertahankan negara mereka, mudah-mudahan kita doa sentiasa. Jangan kita abai. Doa ni kewajiban kita, ni jihad kita, tuan-tuan. Dalam sembahyang sunat, tuan-tuan, sembahyang fardu, tuan-tuan, sembahyang tengah malam, sembahyang apa saja, bila saja berdoa, minta, ya Allah, berilah kemenangan kepada tentera Palestin, Gaza, orang Islam, lindungi mereka daripada bencana, azab, kekejaman dan sebagainya. Bencana dunia, azab dunia, dan juga kekejaman Zionis. Walaupun kita nak macam nampak petanda-petanda, Zionis tetap dengan keangkuhan dia. Dia tetap dengan angkuh dia, walaupun dia pun banyak gagal, banyak kalah, banyak bunuh, banyak terbunuh. Tapi dia tetap angkuh, dia tetap menguasai negara Palestin tu. Sebagai bukan apa, tuan-tuan, bukan kerana kita nak, tapi itu perjalanan yang Allah atur dunia ni. Seolah-olah itu persiapan, bukan persiapan, aturan Allah sampai ke tahap Nabi Isa nanti yang akan menghancurkan semua Yahudi yang ada di situ. Itu tugas Nabi Isa turun nanti. Bukan sekarang, bukan tugas nanti sebelum Nabi Isa datang. Ada lagi pemimpin Islam yang Nabi sebut sebagai Imam Mahdi. Dia pun kata, bukan tugas aku nak lawan Yahudi. Dia hanya menawan kota Baitul Maqdis. Nah, ini menunjuk bahawa sekarang ni memang Yahudi kontrol habis-habisan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Sampai dia boleh larang orang jangan masuk semayang. Maksudnya kunci kat dia. Dia kontrol. Sampai bila? Sampai datang Imam Mahdi nanti. Imam Mahdi yang akan tawan semula
Baitul Maqdis. Tawan semula Baitul Maqdis, jadi kita kata HQ lah, markas Imam Mahdi. Tapi tentera Imam Mahdi ni dah cadang kat Imam Mahdi. Jom kita lawan Yahudi. Lawan tentera Dajjal Yahudi lah. Imam Mahdi kata jangan. Bukan tugas aku. Tugas Nabi Isa nanti. Kita tunggu dia datang. Nabi Isa datang, barulah berjaya bunuh Dajjal di tempat yang Nabi dah sebut. Di mana? Babul Luddi. Kalau tuan-tuan search dalam Google Map pun ada. Apa dia? Lot, L-O-D. Tempat tersebut, Lot, L-O-D. Adapun L-O-D-D kot. Double D ke satu D? Satu D kot. Lot. Di dekat dengan airport Israel tu. Ben Gurion. Airport tu. Di tempat tu Nabi kata, Nabi Isa akan cari Dajjal, jumpa di situ dan bunuh Dajjal di situ. Bunuh Dajjal di situ. Dan barulah misi setelah bunuh Dajjal, lawan dengan semua Yahudi. Yang mana hadis yang selalu kita dengar, Yahudi sembunyi belakang pokok, belakang batu, pokok, batu, cakap, orang Islam, mai, belakang aku ni ada Yahudi sedang sembunyi, mai bunuh dia. Bunuh. Orang Islam datang bunuh. Kecuali pokok Gharqad yang tak bagi kerjasama dengan orang Islam. Dia sembunyikan orang Yahudi. Pokok Gharqad sekarang ni dah jadi projek besar-besaran ditanam di pokok Gharqad. Pokok di kawasan Israel sana. Tapi walau bagaimanapun kita tetap kewajiban kita doa, ya Allah bagi menang. Bagi tentera Gaza, tentera yang pertahankan orang Islam, bagi menang. Bagi kejayaan. Bagi bantuanmu ya Allah. Musnahkanlah Zionis. Doa kita. Walaupun Ustaz cerita tadi macam tak menang je. Tak. Bukan masalah tak menang. Tak. Itu urusan Allah. Urusan kita kerja doa. Kan? Urusan kita minta pada Allah. Jadi orang beriman, Masya Allah. Tuan-tuan, kalau kita banyak berdoa supaya mereka, orang Gaza, diberi kekuatan iman. Kekuatan pendirian untuk terus mempertahankan negara mereka, Gaza, Palestin. Kita doa banyak-banyak. Kalau mereka syahid, mudah-mudahan kita tumpang syafaat syahid dia orang. Ni satu doa pun tak pernah angkat pada Allah Ta'ala, tak pernah minta pada Allah. Macam mana kita nak dapat syafaat orang-orang yang syahid? Syafaat orang syahid sekurang-kurang, kalau dia syahid di sisi Allah Ta'ala, sekurang-kurang 70 orang dia boleh tarik masuk syurga. Yang memang dah ahli neraka dah, dia boleh tarik, ya Allah keluar orang tu, keluar orang ni, 1, 2, 3, 10, 70. Keluarkan daripada neraka. Itu syafaat orang mati syahid. Kan? Dia, kalau orang yang baik, orang yang memang syurga, dia tak payah bagi syafaat. Memang dia dah syurga dah. Apa nak bagi syafaat? Ni hak neraka ni, dia bagi syafaat. Tolong keluarkan. Itu yang kita harapkan, syafaat daripada orang yang baik, orang saleh. Maka kita juga sumbanglah kepada mereka pada dunia kita sekarang dengan doa dan apa yang kita boleh buat. Jadi Allah nak sebut orang munafik ni, bila terima ayat macam tu, jihad dia tak nak. Ya. Dia takut. Orang beriman, sami'na wa ata'na. Tapi kalau orang munafik betul-betul taat pada ayat tadi, hilang munafik dia. Dia jadi orang baik, jadi lakana khairan lahum, Allah kata. Dia jadi orang baik. Kalau dia mau kembali kepada perintah Allah. Sebenarnya ayat 22 Allah sebut, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Ni sikap orang munafik. Waktu tak dapat kuasa, dia macam-macam kempen. Dia macam-macam janji. Ni kita cerita Quran, tuan-tuan. Tak cerita yang luar, tang mana negara, negeri, pasal berdengung mana kita tak cerita, tuan-tuan. Ni cerita Quran. Fahal asaitum, adakah kamu mau mematuhi perintah Allah kalau kamu kuasa? Kalau kamu ada power, mau tak ikut perintah Allah? Allah suruh ni, suruh tu, suruh ni, suruh tu, kau mau ikut tak? In tawallaitum an tufsidu fil ard. Allahu Akbar. Maka tidakkah kamu harus dibimbangi? Tak takutkah kamu, tak khawatirkah kamu kalau kamu dapat kuasa memerintah satu negeri, negara, tempat, kamu akan melakukan kerosakan di bumi? Tak risau ke? Kalau kamu dapat kuasa, kamu jadi lain. Sebelum dapat kuasa, macam-macam baiknya. Tapi bila dah dapat kuasa, dah jadi lain. Dah corner sana, corner sini. Dah buat kerosakan di muka bumi dengan dosa dan maksiat. Falau sadaqu apa tadi? An tufsidu fil ard, kamu buat kerosakan di muka bumi. Ai bizulmi, dengan kezaliman, penindasan kepada rakyat bawahan kamu.
Kamu akan jadi macam tu. Tak risau ke? Orang mukmin dia takut nak pegang kuasa, takut bila dah pegang aku tak mampu nak jalankan kuasa. Tu orang beriman takut. Tapi orang munafik berebut kuasa. Berebut. Kalau berebut dia memang betul-betul boleh buat, alhamdulillah dia berjaya. Tapi dia berebut tapi tak buat pun apa yang diperintahkan sebagai dia pemimpin, penguasa dan sebagainya. Kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan kamu akan memutuskan silaturahim dengan kaum kerabat muslimin. Kan? Dulu sungguh-sungguh cari sokongan orang Islam, bantu-bantu. Bila dah naik atas, dah pegang, tak peduli dah engkau tak nak ikut pun sudahlah, pandai kan, biarlah engkau, aku ada kuasa, aku buat ni. Dia sanggup menggunakan saluran orang bukan Islam untuk membantu kuasa dia. Na'udzubillah. Yang dengan demikian, kalau guna kuasa tak salah, kita nak guna bekerjasama dengan orang bukan Islam, tapi membesarkan Islam, menaikkan Islam, silakan. Seperti Nabi SAW guna kuasa orang musyrik. Bila? Dalam hijrah Nabi, daripada Mekah, kan? Cerita hijrah Nabi daripada Gua Thur tu, Nabi keluar dengan Abu Bakar dan hamba Abu Bakar seorang, dan seorang lagi orang musyrik yang diupah oleh Abu Bakar suruh tunjuk jalan nak pergi Madinah. Sebab Nabi dan Abu Bakar pergi Madinah bukan laluan biasa. Laluan orang tak pernah lalu. Contoh kita ni kalau highway nak pergi utara, naik plus lah biasanya. Kan? Tapi Nabi cari laluan lain. Laluan yang jalan kecil, jalan mana, tepi laut dan sebagainya. Supaya tak mudah dikesan oleh musuh. Siapa dia yang tahu jalan tu? Seorang musyrik, orang kafir. Orang Arab Mekah yang kafir tapi dibagi upah. Boleh kita minta tolong dia yang boleh menjayakan misi Islam. Silakan. Tapi kalau kita minta tolong dia sehingga mengorbankan misi Islam, ini masalah, tuan-tuan. Ini orang munafik. Sanggup korbankan misi Islam, sanggup korbankan perintah Allah demi nak dapat sokongan daripada orang bukan Islam. Ini tak boleh. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu putus silaturahim. Maksudnya putus silaturahim, kamu tak peduli pada orang Islam. Tak kisah apa nak dia orang kata. Tak jaga dah hak orang Islam. Yang penting jaga hak orang yang bukan Islam, kamu sanggup jaga. Tuqatti'u arhamakum juga termasuk putus silaturahim. Silaturahim yang kita maksudkan juga talian ahli keluarga. Boleh jadi juga demikian. Memang itu termasuk juga talian keluarga. Kamu dapat kuasa, kamu akan buat kerosakan muka bumi dengan maksiat dan dosa. Maksiat ni tuan-tuan, bukan kadang-kadang orang sebut, oh maksiat. Dia orang tak buat maksiat. Kita ingat maksiat tu hanya hubungan lelaki perempuan yang haram. Itu maksiat lah. Kan? Yang berkaitan dengan nafsu syahwat lelaki perempuan, itu maksiat. Zina dan seangkatan dengannya, itu maksiat lah. Judi itu maksiat lah. Tak, maksiat ni tak ikut perintah Allah. Tak tunai janji Allah, tak tunai janji, itu sifat munafik, itu maksiat, dosa. Perkara kecil pun dosa juga, maksiat juga. Maksiat benda yang derhaka pada perintah Allah. Allah suruh buat macam ni, dia tak nak buat, dia buat yang lain. Selalunya orang pegang kuasa macam tu dan sanggup putus silaturahim. Allah sebut apa dia ni? Orang macam ni, orang munafik yang jenis macam ni, dapat kuasa, dia sanggup buat benda jahat tadi. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang yang akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dengan perkataan dilaknat. Allahu Akbar. Dilaknat oleh Allah Ta'ala. Mereka lah yang dilaknat oleh Allah serta dituli, dipekakkan pendengaran mereka. Orang pekak, tak dengar orang cakap. Pekak daripada hidayah Allah. Tak nak dah orang tegur ni Quran ni tak cakap, tak mau dengar. Sampai tu bahaya. Jadi kata para ulama, azab di dunia ni, azab yang Allah dahulukan kat dunia, azab bukanlah bentuk terbakar ke, hancur ke, kemalangan. Ya, itu mungkin salah satu bentuk. Boleh jadi itu bukan azab. Tapi salah satu azab Allah adalah telinga dia tak mau dengar nasihat agama lagi dah. Itu bencana yang Allah bagi kat dia. Orang cakap ni Quran ni hadis demikian, Islam macam ni hukumnya. Tak ada. Ini ada bencana Allah dah. Bencana tapi dia tak rasa bencana. Bencana apa? Telinga dia dah pekak ni. Allah kata mereka yang buat jahat tadi Allah akan bagi laknat
tanda nampak dia dah kena laknat Allah adalah telinga dia pekak. Mata dia buta dah. Bukan pekak tak dengar orang cakap. Tak, pekak daripada hidayah Allah. Pekak daripada nasihat-nasihat Allah dan Rasul. Tak mau dengar lagi dah. Mata buta, tak nak melihat lagi dah kebesaran Allah. Yang dia nampak kebesaran diri, kebesaran harta, kebesaran kuasa dan sebagainya. Tak ada dah. Maksudnya tak takut Allah dah. Orang bagi peringatan, tak takut dan sebagainya. Ini sikap orang munafik. Itu natijah penghujungnya. Pekak telinga, mata buta. Bukan buta fizikal, tapi buta daripada hidayah Allah Ta'ala. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah kamu tak ambil iktibar daripada Quran? Tak belajar ke? Itu masalahnya. Balik pada awal tadi, orang munafik tak nak dengar Quran. Tak nak baca Quran. Tak nak belajar. Allah kata, kamu tak sanggup ke? Nak ambil iktibar daripada Al-Quran? Tak mau ke? Afala tadabbaruna al-Quran. Yaqulullahu ta'ala bitadabburil Quran wa tafahumihi. Allah Ta'ala berfirman, Allah perintah supaya tadabbur Al-Quran. Faham ayat Al-Quran. Ambil tahu apa larangan daripada Quran. Suruhan daripada Al-Quran. Bal ala qulubin aqfaluha. Ataupun kalaulah kamu memang tak suka, tak mau belajar agama, tak mau dengar, tak mau melihat, tak mau baca, itu tanda am ala qulubin aqfaluha. Pintu hati kamu dah tutup rapat dah. Allah dah tutup. Ini bencana. Sebenarnya bencana bagi orang munafik. Munafik kita tak nampak. Kita tak tahu siapa munafik, tak munafik. Kecuali ada tanda. Tandanya, selain pada 4 tanda yang Nabi SAW sebut, nampak dia dah kena bencana munafik. Mata dia buta, tak mau lihat kebesaran Allah. Telinga dia tak nak dengar dah peringatan-peringatan Allah Ta'ala. Dan dia lebih jauh daripada mempelajari ilmu agama. Tak minat lagi dah. Kadang datang juga, ada orang munafik dia datang, tapi datang ada tujuan lain. Tujuan. Bukan kerana Allah, bukan nak belajar ilmu, bukan nak menambah iman. Tapi tujuan lain. Na'udzubillah min dzalik. Satu ketika Rasulullah membaca ayat ni, afala tadabburuna al-Quran ma ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kamu mau tadabbur daripada Quran ni, ataupun memang hati kamu dah ada kunci, dah tutup rapat. Faqala syabun min ahli al-Yaman. Satu ketika ahli Yaman bangun berkata, bal alaiha aqfaluha. Bahkan dia kata memang ada kunci rapat dah hati dia tu, tutup dah. Hatta yakun Allah azza wa jalla yaftahuha aw yufarrijuha. Sehinggalah tunggu kod Allah ihsan, Allah baik, Allah rahmat, kesian, Allah buka balik kunci itu, dia bertaubat. Kan? Bertaubat semula. Untunglah kalau dia dapat bertaubat balik, kalau Allah bagi hidayah kat dia. Kan? Famazala syab fi nafsi Umar. Maka ketika tu pemuda itu yang komen tadi, dia hidup di zaman sampai zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, jadi khalifah. Hatta wuliya, sehinggalah dia memang menjadi orang yang baik, jadi orang yang taat. Fasta'ana bihi, maka dia banyak membantu orang Islam dan sebagainya. Dia diberi inilah tugas besar di zaman Sayyidina Umar dan menjadi orang yang baik. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Sungguhnya orang yang berpatah balik, murtad, kembali kepada keingkaran. Dia dah terima Islam, dia patuh ikut Islam, tapi dia mula engkar. Ni digambarkan macam patah balik pada kafir dulu. Kalau situ sikap dia, sungguhnya orang yang berpatah balik kepada keingkaran, murtad kepada keingkaran mereka, sesudah terang jelas nyata iman, jalan hidayah, petunjuk yang dikemukakan pada mereka, tanda syaitanlah yang duk kontrol dia. Syaitan, dia dah terkena da'iyah syaitan, dia dikawal oleh syaitan sehingga dia kembali kepada kufur dia. Dah cantik dah tadi. Islam dia bagus dah, tapi dia kembali pada kafir dia balik. Tu tanda dia dah terikut dengan ajakan ikutan syaitan,
serta dia akan jadi panjang angan-angan dia. Angan-angan apa? Angan dunia. Nak kaya, nak hidup senang, nak hidup mewah. Angan-angan penuh otak dia fikir macam mana aku nak cari duit, nak kaya, senang, hidup mewah. Tak fikir dah nak tolong agama Allah, nak tolong rakyat Islam dan sebagainya, tak ada dah. Dia fikir nak berjaya, harta dunia, kesenangan, nak jaga kepentingan peribadi semata-mata. Allah Ta'ala sebut, innal ladzina irtaddu ala adbarihim, orang yang kembali kepada kekufuran, keingkaran mereka setelah mereka mendapat hidayah Islam dah. Tanda asyaitanu sawwala lahum, syaitan yang tarik dia, seolah macam tariknya kita binatang ternakan. Kan ada yang lembu dia orang ikat hidung kan, dia tarik tak boleh mana, ikutnya lah, tarik tengkuk, ikat tengkuk dan sebagainya. Sawwala lahum wa amla lahum, sehingga dia jadi apa? Jadi dia fikir, otak dia fikir nak keduniaan semata-mata. Nak berjaya dunia aja. Nak kaya lebih pada orang. Biar apa saluran tak kisah. Yang penting aku kaya lebih pada orang. Yang penting aku berkuasa lebih pada orang. Walaupun kuasa tak pernah digunakan untuk kebaikan pun, itu tanda dia dah kena tarik syaitan. Dikawal oleh syaitan. Iaitu sungguhnya orang yang berpisah dengan iman, dah tinggal iman dia, satu langkah dah kena tinggal, ditinggalkan. Min ba'di ma dhahara lahumul huda, setelah dapat hidayah yang didapat oleh daripada Rasulullah SAW, dapat zina lahumus syaitanu khatayahum, syaitan akan memperhiasi kesalahan tu nampak cantik. Benda yang tak baik nampak cantik, kan? Benda yang salah nampak betul. Benda yang betul nampak salah. Betul, salah tadi adalah pada pandangan Islam. Betul pada Islam dia nampak tak apa betul, tak cantik lah, tak kena lah. Baik macam ni lagi betul. Yang tu zaman lama, zaman kuno, Islam punya. Yang salah pada Islam dia tak ada masalah lah, ni zaman darurat ni, boleh je, boleh, jangan kisahlah, tak apa, boleh je. Na'udzubillah min dzalik. Sahala lahumul wuqu'u fiha, sehingga syaitan membawa mereka dengan mudah, tarik hidung mereka dengan mudah. Hassana lahumul kufru, sehingga mereka nampak jalan ke kufur tadi ni elok je, tak ada masalah kan, dia nampak tak ada masalah. Wa khada'ahum wa gharrahum, syaitan menipu mereka, memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Angan kosong apa? Tak apalah, Allah Maha Pengampun, nanti syurga juga kita orang Islam kan, syahadah kan, tak apalah, tak ada masalah sekali. Nampak dia tak salah, dia rasa dia tak salah. Dia kan, dia selamat, dia syurga hebat, dia paling tinggi. Tu angan-angan kosong. Nak berjaya syurga, tapi jalan syurga dia tak mau ikut. Dia ikut jalan yang tak syurga punya. Wa wa'adahum bitawlil umri, dan mereka ni seolah dibisik di telinga mereka oleh syaitan. Kata, tak apa, nanti taubat kemudian, umur panjang lagi engkau ni. Alah, awal lagi, muda lagi, jangan taubat lagi. Tak apa, teruskan. Wa maddal ajal, lambat lagi ajal. Itu angan-angan yang diberi oleh syaitan. Imam Qatadah mengatakan ayat ni turun kepada orang Yahudi sebenarnya. Orang Yahudi macam tu, takut mati, dan berangan kalau dia hidup sekurang-kurang 1000 tahun nak hidup. Dia punya angan 1000 tahun. Dalam Quran dia sebut, lau yu'ammar alf sanatin, kalau boleh nak panjang umur sampai 1000 tahun. Angan dia tu. Sebab tu dia takut orang Islam tengok perang, biar mati tak apa. Dia orang takut daripada mati. Wa kanu arafu amra rasul. Dan mereka tahu perintah Rasul. Yahudi kana arafu amra rasul min at-Taurah. Mereka tahu hukum Islam, hukum agama walaupun melalui kitab Taurat asalnya. Wa tabayyana lahum bi hadzal wajhi falamma basharuhu amrahu. Tapi bila mereka ni dah nak angan-angan dunia, nak hidup cara dia, tak mau dah. Hukum ni tak payah, hukum ni tak payah, yang ni tak payah. Fartaddu ala dhalikal qadr minal huda, kembali kepada kufuran mereka. Dikatakan sebahagian ulama ayat ni tuju pada, tadi disebut pada orang Yahudi. Sebagian mengatakan ayat ni tuju pada orang munafik ni, orang Islam Madinah ni yang munafik. Yang munafik. Kata Abdullah bin Abbas dan sebagainya, ayat ni turun sebagai teguran. Teguran pada orang munafik dan ancaman pada orang munafik. Yang tandanya bila datang ayat macam tu tak nak. Oh, jihad tak payah.
Kanu aslamu, mereka Islam, tapi hati mereka keras tak nak terima Islam. Dia nampak semayang, nampak macam Islam, tapi hati dia tak nak terima. Tak nak terima Quran, tak nak belajar dan sebagainya. Dia datang belajar pun datang dengar-dengar je lah, tapi tak mau ambil apa pun. Komen belakang pula. Nabi macam tu ada juga perangai zaman dulu. Orang munafik. Nabi tengah mengajar, ni wahyu turun sekian, bismillahirrahmanirrahim, ayat Quran. Dia belakang, macam tu je. Tak betul lah tu, tak betul lah tu, tak betul lah tu. Komen yang tak betul. Nabi dia boleh komen. Allah cerita ada orang munafik yang perangai macam tu. Kan? Kita jangan melakonkan balik perangai munafik tu. Belajar-belajarlah, jangan dah komen apalah, baca macam ni, apalah apa ni. Alhamdulillah. Kan? Komen benda yang tak baik. Benda yang baik dia komen jadi tak baik. Ya. Lagi. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amri. Berlakunya demikian adalah kerana mereka berkata kepada orang-orang yang tidak menyukai perkara yang diturunkan oleh Allah, kami akan patuh pada kamu pada setengah perkara yang berhubung dengan menentang Muhammad dan mengikut itu. Sedangkan Allah mengetahui segala perkataan dan perbuatan yang mereka sembunyikan. Depan berlakon. Munafik biasalah depan berlakon. Oh, baguslah Islam ni. Baguslah demikian. Tapi belakangnya menolak Islam, menafikan hukum Allah. Lebih taat dia kepada orang yang tak Islam, kepada taat kepada orang Islam. Lebih bersaudaranya kepada yang tak Islam, sehingga bermusuh, sanggup bermusuh dengan yang Islam, yang orang beriman, orang saleh dan sebagainya. Ni apa? Mukminnya tu tak pernah Allah ajar macam tu, tak pernah Rasulullah mengajar macam tu. Rasulullah mengajar kena jaga hak bukan Islam, tapi kena utamakan orang yang Islam. Kan? Ni tidak kita Islamnya jangan, tak payah. Kan? Sampai takbir pun takut. No, pelik ni orang ni kan. Takbir pun takut. Ni pelik orang ni. Ini zikir, ini slogan Nabi ketika semua peperangan jihad. Slogan takbir Allahu Akbar. Itu jangan. Sampai nak korbankan syiar Islam, sanggup nak jaga hati orang bukan Islam. Ini cerita tak baik ni. Ini bukan Allah Ta'ala sebut ni. Dzalika bi annahum qalu, kerana mereka ni duk cakap sama dia orang, kami taat juga kat engkau, ikut juga engkau, tapi setengah je lah, kan? Setengah boleh ikut, setengah tak boleh ikut. Oh, macam tu pula. Wallahu ya'lamu israrahum, Allah Maha mengetahui tentang apa yang tersembunyi dalam niat mereka, rahsia mereka. Fakaifa idza tawaffatuhumul malaikah, tengok orang macam ni nanti bila bertemu dengan malaikat maut macam mana keadaan. Tengoklah nanti. Tak apa, dunia dia berjaya lah menekan Islam, menekan syiar Islam dan sebagainya. Tapi di akhirat nanti tengok. Fakaifa idza tawaffatuhumul malaikah. Kamu tengok bagaimana cara malaikat matikan dia orang-orang macam ni. Keadaan mati dia, yadribuna wujuhum wa adbarahum. Allah pukul hantam, malaikat pukul hantam depan, pam belakang. Kita memang mata tak nampak. Mata kita tak nampak. Malaikat yang buat. Tapi sebab tu dia kena seksa, dia menjerit, dia sakit, kita tak tahu. Kita nampak orang tu kena pancung nekok, keluar senang je, roh je. Dah bukan senang macam tu tuan. Kena seksa malaikat, kita tak nampak. Mata kita tak nampak. Kan? Orang Zionis tu kena lenyek dengan orang Hamas, kena tembak dan sebagainya. Tak nampak, kena sedah, jatuh senyap, mati terus. Bukan senang macam tu. Kan? Dia kena pukul, kena seksa dengan malaikat. Itu Allah Ta'ala sebut demikian. Begitu juga orang munafik, sama. Time mati dia kena seksa oleh Allah Ta'ala, seksa oleh malaikat sebelum dicabut rohnya, yang kita tak nampak dengan mata kasar kita. Roh berdadan insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi gambaran orang-orang munafik seumpama itu, ketika saat kematian mereka sudah pasti akan dikenakan azab sebelum roh mereka dikeluarkan daripada badan. Tuan, roh dikeluar daripada badan tak sama dengan apa yang kita nampak zahir, dia kena pancung mati terus. Satu saat zoom habis. Satu saat tembak, mati terus. Senang jadi mati. Bukan. Itu benda seksaan, mati senang, mati payah, benda tu kita tak nampak. Tapi, itu tugas para malaikat yang akan menyeksa dia sebelum roh dicabut. Dia terpukul, terseksa dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Disebut dalam tafsir, fa kaifa haluhum, bagaimana keadaan mereka nanti bila mereka berdepan dengan para malaikat.
yang ditugaskan untuk mencabut roh mereka dan mengeluarkan roh itu dengan kasar, dengan ganas oleh malaikat. Keluarkan roh tu, cabut roh. Wa daraba wujuhahum, dipukul, hantam, pukul depan muka mereka, pum, kena hantam, kena lenyek. Belakang mereka dipukul lagi. Dzalika bikayfiyatihim yakrahuna, itulah cara bagaimana mereka yang tak suka, sebab mereka tak suka jihad, takut kena pukul, kena mati. Nanti dia akan kena dengan malaikat. Wa hala yakhafunaha fid dunya, itu baru cerita dunia yang mereka takut-takut. Di akhirat nanti lagi azabnya lagi banyaklah kenanya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaika, kalaulah orang kafir itu tengok, kalau kamu wahai Muhammad nampak bagaimana malaikat-malaikat cabut nyawa orang kafir, yadribuna wujuhum wa adbarahum, para malaikat hantam mereka, pukul mereka daripada depan mereka, belakang mereka. Begitu dalam ayat-ayat yang lain disebutkan tentang siksaan kepada orang yang menghadapi kematian. Jadi mereka orang munafik boleh selamat kat dunia, dia berjaya dengan misi jahat dia, misi menentang orang beriman, bermusuh dengan beriman, bermusuh dengan Quran, misi dia berjaya. Dia dapatlah hajat dia dunia, dia nak jadi terkaya, terhebat, termewah, dia berjaya. Tapi di akhirat Allah biarkan mereka dan akhirnya na'udzubillah akan dikenakan azab. Allahu akbar. Dzalika bi annahum ittaba'u ma asqatallah. Itulah akibat. Allah kata, itulah akibat. Kerana mereka ni suka sangat buat benda-benda yang Allah benci. Allah murka. Apa dia? Putus silaturahim dengan orang Islam. Sanggup menipu orang Islam, menindas orang Islam. Putus silaturahim sehingga orang timbul marah orang dan sebagainya. Pada orang Islam dia sanggup buat, kan? Tapi dia lebih menjaga kepentingan orang bukan Islam, jaga hati dia orang. Jangan macam ni, nanti dia orang cakap apa, orang tu kata apa. Kematian mereka itu kerana apa Allah bagi kena azab tadi? Kerana mereka suka buat benda yang Allah benci, Allah murka, Allah marah kepada mereka. Wa karihu ridwana, seolah-olah mereka tak suka keredaan Allah. Tak suka keredaan Allah, tak mau, biarlah Allah tak reda, seolah macam tu, walaupun mulut dia cakap dia nak dapat reda Allah. Fa ahbata a'malahum, sehingga akibatnya mereka terpadam semua amalan dia. Allah padam, dia punya semayang, dia punya puasa, zakat, dan matilah munafik. Habis, licin, semua pahala tak ada, yang timbul banyak dosa, azab, na'udzubillah min dzalik. Itu akibatnya. Fa'ahbatallahu a'malahumul khairiyah bihadha sebab. Maka Allah membatalkan semua amalan-amalan dia yang buat baik. Sepanjang dia hidup dulu, dia pernah tolong orang, sedekah orang, zakat pun dia bayar. Tapi kerana munafik, terpadam semua. Tadi ciri awal apa dia munafik? Awalnya turun Quran, dia pula tak nak ayat ni, tak nak ayat ni. Ni okey. Yang ni tak okey. Itu dah ada tanda satu munafik. Yang kedua, dia suka buat kerosakan. Ada power, dia guna power dia untuk dosa maksiat, bercanggah perintah Allah dan sebagainya, menindas menindas orang yang patut menerima bantuan, dia tak utamakan. Termasuk tuqatti'u arhamakum, putus silaturahim sama orang Islam, sama keluarga dan sebagainya. Dia tak kisah, yang penting misi dia, keinginan dia, tujuan dia, matlamat dia tercapai, matlamat duniawi dia, kan? Nak jaga kuasa dia lah dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Wa tuqatti'u arhamakum, itu tanda-tanda ciri tadi ni. Akibatnya akhirnya sampai ke bawah, Allah Taala kata dia mati dalam keadaan siksa. Kenapa? Kerana dia buat benda yang Allah benci, murka. Sebab kita hidup, tuan-tuan, kita hidup mungkin berapa puluh tahun. Yang mana Allah nak ambil kira sangat, bukan di awalnya, bukan di pertengahan, yang hujung kat mati tu. Mati kita macam mana? Yang tu jadi penentu utama, berjayakah kita ataupun gagal kita di akhirat. Seolah kita, saya buat contoh macam orang lumba lari, tuan. Keliling stadium tu apa, yang bulat tu, 400 meter. Awal-awal mungkin dia kalah. 100 meter utama dia duduk belakang, 200 meter utama mungkin duduk tengah, tak menang lagi.
Tak apa, dia duduk belakang. Tapi sampai penamat, dia duduk depan nombor 1. Dia menang ke dia kalah? Dia tetap menang. Walaupun awal 100 meter dia duduk belakang, 200 meter dia belakang. Tapi tang penghujung dia duduk nombor 1. Dia dah sampai awal. Menang dia. Nak ambil kira yang hujung siapa dulu sampai penamat. Begitu hidup kita ni, innamal a'mal bil khawatim. Allah nak ambil kira adalah penamat hayat kita, tuan-tuan. Jaga sungguh. Jangan awal itu cantik, ujungnya lingkup, habis. Itulah. Ataupun yang baik, ataupun kita tak naklah juga awalnya tak baik, ujungnya baik. Bagus juga, itu selamat juga, tapi kurang cantik. Tapi yang sangat cantik, awalnya baik sampai penghujung hayatnya juga husnul khatimah. Ini yang terselamat, terbaik, termulia di sisi Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang tu. Maknanya awalnya waktu kita muda dulu pun alhamdulillah kita pun ulang alik masjid, jaga semayang, jaga salat, jaga ibadah, puasa, zakat semuanya. Sampai kita dah berumur macam ni, tetap istiqamah macam tu sampai insya-Allah penghujung hayat kita. Cuma jaga, jangan terjebak dengan munafik tadi ni. Terjebak yang tu habis, lingkup tuan-tuan. Awal-awal semua terpadam habis semua. Tu Allah Ta'ala sebut fa ahbata a'malahum, terpadam semua amalan baik mereka. Am hasibal ladina fi qulubihim maradun, patutkah orang munafik itu yang ada penyakit syak, ragu-ragu pada iman dalam hati mereka, bahawa menyangka bahawa Allah tidak sekali akan mendedahkan perasaan dendam dia. Benda dalam hati itu Allah tak bongkar. Dia ingat Allah tak tahu, dia ingat Allah tak congkeh keluar. Selalu yang munafik, tak apa, orang tak nampak kan, orang nampak kita baik. Yang dalam tu Allah nak tengok. Dia ingat Allah tak bongkarkan. Allah akan bongkarkan keburukan dia bila dia mati nanti. Dia mati nanti, ada je, oh rupanya dia ni munafik, dia ni orang jahat sekian. Kan? Contoh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Awal-awal nampak cantik dia, nampak bagus. Kan? Tapi penghujungnya macam tu. Ujung-ujung ayat nampaklah dia munafik, rupanya terbongkar juga kejahatan dia. Adakah mereka tak menyangka Allah mendedahkan kejahatan yang ada dalam hati mereka tu, hasad, dengki dan sebagainya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alla yukhrijallahu adghanahum walau nasha'u, ayat sebelahnya, walau nasha'u la araynakaum fala araftum bisimahum. Dan sekiranya kami kehendaki, Allah kehendaki, tentulah Allah akan bongkarkan kepadamu wahai Muhammad tentang kejahatan yang ada dalam hati tu. Memang kalau boleh, Allah boleh je nak bongkar bagi nampak, orang nampak terang lah dia ni munafik rupanya. Tapi Allah tak bongkar ke semua rahsia tu sebut. Sebab kalau macam tu orang munafik juga akan akhirnya biar Allah azab mereka di akhirat. Dunia ada yang Allah tak bongkar 100%. Nampak ujung sikitnya lah dia punya jahat dia tu. Tapi padahal jahat dia lagi banyak, Allah sembunyikan. Supaya Allah dapat dedah di akhirat nanti lagi banyak. Sekiranya kami kehendaki, tentu kami akan memperkenal, dedahkan kepadamu wahai Muhammad, lalu engkau tetap mengenali orang ni munafik. Terang-terang engkau nampak. Walaupun Nabi nampak munafik, tapi tak nampak kejahatan keseluruhan daripada awal dia punya perancangan tu. Nabi pun tak nak ambil tahu lah. Itu biar dia urusan dengan Allah. Allah yang azab dia. Nampak dia munafik, tahu kenai. Tapi rupanya kejahatan dia banyaknya. Dulu dia punya kejahatan terbongkar. Dan demi sungguhnya engkau akan mengenali mereka dengan gaya tutur kata mereka. Dan ingatlah kamu masing-masing, ingatlah Allah mengetahui segala yang kamu lakukan. Tu benda yang perlu melekat di ingatan kita. Apa yang kita buat, rahsia orang tak nampak, Allah tahu. Mudah-mudahan kita yang sebelum orang tahu, Allah dah tahu, kita minta Allah padamkan supaya Allah yang maha penyayang sanggup memadamkan dengan taubat kita, dengan istighfar kita dan sebagainya. Mudah-mudahan inilah majlis ilmu, majlis zikir, majlis tuan-tuan, Masya Allah, istiqamah. Proses Allah bersih. Sambil-sambil kita beristighfar, minta taubat Allah daripada dosa kita yang lampau, yang mungkin kita ingat lagi apa yang kita buat, ataupun yang kita dah lupa. Tolong minta. Minta, ya Allah, ampunlah dosa-dosaku daripada dosa yang ku mengetahuinya maupun yang ku tak sedari sebagai dosa. Yang dah lupa pun minta Allah padam juga. Bertaubat pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada azabnya. Wallahu ta'ala alam. Akan datang kita sambung lagi, masih surah Muhammad, surah Qital, surah yang disebut sebagai surah perang. Wallahu alam.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيه. اللهم بارك لنا في هذا اليوم وبارك لنا في جمعنا هذا، بارك لنا في قراءتنا هذه، واجعل حجة لنا علينا. اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمسلمان في كل مكان وفي كل أنحاء العالمين يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وبالغزة وفي سائر البلدان المسلمين يا أرحم الراحمين، الذين يجاهدون في سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الصهيونية الذين قتلوا المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين، الذين ظلموهم يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدئ شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا قهار. اللهم انصرنا وانصر الإسلام عليهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، إنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.